khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada dalam setengah jam untuk kita sesi soal jawab. Jadi dipersilakan sama ada nak jawab melalui macam mana caranya ni. Al-Fadhil Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setakat ini kita ada beberapa persoalan daripada sidang penonton dan kaedahnya mungkin kita boleh jawab satu persatu ya Ustaz. Persoalan yang ada. InsyaAllah. Kita menunggu masa penutupan nanti insyaAllah. Baiklah, soalan yang pertama kita mulakan dahulu ya, berbahagia Ustaz. Mohon pandangan Ustaz berkaitan solat jenazah ghaib yang telah dilaksanakan berkaitan dengan tragedi MH370 baru-baru ini Ustaz. Sebab ramai masyarakat Islam ketika itu sudah mendirikan solat jenazah ghaib buat semua para penumpang yang terkorban. Sebab baru-baru ini kan Ustaz ada bagi tahu dalam siri daurah kali ini, setiap jenazah yang lemas, yang hilang di lautan pun tidak haram hukumnya mendirikan solat jenazah. Jadi mohon pandangan Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Kita sudah bicarakan kaedah untuk solat orang itu ataupun jenazah itu hendaklah dimandikan dahulu. Hatta kalau dia lemas sekalipun ataupun hilang, selagi kita tidak tahu dia dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Jadi siapa yang telah solat untuk MH tadi itu ya, kalau dapat dipastikan memang sudah dimandikan tidak mengapa. Tapi kalau tidak, maka tidak ada tuntutan untuk mendirikannya. Contohnya mayat tu tadi yang ini MH apa ni? MH37 memang kita tidak solat jenazah. Sebab memang kita tidak tahu dia punya status tu. Kalau MH yang di Rusia tu MH apa tu ya? 17. MH17 sama. Kalau MH17 tu kita bersangka baiklah sebab katanya sudah dijumpai semua sekali. Dan kita bersangka baik sahaja sudah ditayamumkan ke. Jadi tak mengapa kita solat ghaib. Tapi MH370 tidak. Alhamdulillah. Okay Ustaz, kita seterusnya persoalan yang kedua. Mohon pandangan Ustaz berkaitan majlis ilmu secara bersemuka berbanding dengan secara alam maya ni. Contohnya bila kita buka YouTube kan Ustaz, kita dengar ceramah, kita type nama-nama penceramah, kita dengar perkongsian ilmu yang ada dalam itu berbanding dengan kita menghadap guru secara bersemuka. Kan berbeza sebelum PKP dan waktu PKP ini. Manakah martabat yang lebih baik berbanding secara bersemuka dan juga dalam talian tu Ustaz, insyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Soalan yang sangat baik. Kalau kita bertalaqi secara bersemuka, itulah yang lebih barakah. Sebab dengan kita bertemu dengan guru, itu lain. Dalam bab dosa pun berbeza. Kita ambil sedikit muqaranah ya. Di dalam bab dosa, kalau seseorang itu melihat, seorang perempuan ajnabi contohnya, dalam keadaan bersyahwat, dia yang tengok, itu berdosa. Dan kalau dia lihat perempuan ajnabi itu dalam fizikal tetapi ada cermin, dia macam ada lutsina, ada cermin, berdosa juga. Tapi dosa cermin ini ringan daripada dosa tengok terus tanpa ada cermin. Dalam bab dosa begini pun ada dia punya martabat. Ini kan pula dalam bab keberkatan. Jadi apabila kita duduk dengan guru tu, dia berbeza. Sebab pandangan guru tu namanya nazarah. Nazarah. Tambah lagi nazarah, nun dharatan nazarah. Nazarah jenturun nazaran. Tambah lagi al-madadu fil mashhad. Madad itu kurniaan rohani daripada Allah dengan melihat. Tapi melihat tu hendaklah melihat secara fizikal. Jadi kalau dari segi keberkatan, memang keberkatan duduk berfizikal itulah yang lebih barakah. Tapi dari segi manfaat, kita juga tidak nafikan kelas ataupun pengajian online lah. Saya teringat lagi Tuan Pengarah kita, Al-Fadhil Ustaz Nurjali ya.
beliau beberapa kali program yang saya ikut serta juga, beliau selalu sebut manfaat untuk majlis pengajian sebegini pun ada juga yang beliau selalu sebut ramai, jumlahnya tu ramai. Macam Iya. sekarang kan. Jadi Ana kalau Ana pergi ke Sabah, mungkin buat di Kundasang contohnya. Adalah yang ikut alhamdulillah, tapi yang ikut serta tidak seramai yang ikut kita macam ni. Pak Ustaz yang ramai macam ni, mungkin orang Sabah pun ikut sekarang secara pasti, orang Sarawak pun ada, orang Semenanjung pun ada, malah orang Betul. negara lain pun ikut juga. Jadi masa lebih pendek dan manfaatnya lebih luas ya. Cumanya dari segi keberkatan tetap tidak boleh lawan kalau kita bersemuka. Saya teringat Al-Fadhil Ustaz dengan cerita guru kami Syekh Nuruddin. Yes. Guru kami Syekh Nuruddin, beliau mengaji lama di Makkah dan antara guru beliau adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Masya Allah. Syekh Yasin Al-Fadani seorang musnid dunia. Beliau dengan kawan-kawan kadang-kadang kerana nak cas bateri ni, nak cas kerohanian ni. Sama juga dengan guru kami Syekh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadiwi Al-Maliki. Guru mereka sama, Syekh Yasin Fadani. Kadang-kadang kalau terasa diri ni mungkin ghaflah, mungkin lalai, apa mereka buat Ustaz? Pergi ke rumah tuan guru, bagi salam, duduk, tak ada minum, tak ada apa Ustaz. Memandang wajah guru je. Sudah memadai. Sudah memadai. Lepas tu balik gitu je Ustaz. Tak ada belajar, tak ada apa. Nak mengambil nazrah tadi tu. Pandangan guru. Gitu Masya Allah ya. Jadi mengaji secara bertalaqi sangat banyak. Paling kurang 3 kata ulama. 1, barakah. 1, barakah. 2, nazarah. Yang ketiga, madad. Madad ni adalah kurniaan rohani yang Allah bagi kalau kita melihat orang-orang salih. Sebab mungkin orang salih itu ada sanad hadis ar-ru'ya, iaitu al-hadis al-musalsal bir-ru'ya, iaitu hadis musalsal bersambung. Walaupun hadis ini dhaif, tapi para ulama meriwayatkan juga hadis ini, iaitu hadis yang berbunyi man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Ini salah satu hadis musalsal yang guru kita ijazahkan. Kalau kita jumpa guru, beliau akan ijazahkan hadis musalsal bil awwaliyah. Itu yang pertama sekali, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', atau irhamu man fil ardi, riwayat yang lain yarhamkum man fis sama'. Itu hadis al-awwaliyah. Siapa yang belajar ilmu meriwayatkan hadis secara musalsal. Ada satu hadis namanya hadis birru'yah, melihat wajah guru. Kami dulu cerita sedikit saya. Bila guru kami nak bagi ijazah, dia kata begini, sekarang tengok muka saya yang handsome ni. Tapi syarat dia nak dapat ijazah ni, dia kena tengok wajah guru. Kena wajah guru. Saya belum pasti boleh tak ziarah ijazah hadis ni secara online, saya tak pasti ya, tetapi secara berdepan tadi Ustaz. Yang tu ada. Dapatlah kami ijazah hadis musalsal birru'yah, iaitu Nabi mengatakan man ra'ani, siapa yang lihat saya, aw ra'a man ra'ani, atau yang melihat orang yang pernah melihat saya, ila yaumil qiyamah. Contoh, kita kan tak lihat Nabi dan tak lihat sahabat, tapi kita lihat guru kita. Guru kita lihat gurunya melihat gurunya melihat, sampai guru ni melihat tabi'in melihat sahabat melihat Nabi. Tu yang kata sambung-sambung tadi tu. Jadi hadis tadi berakhir dengan man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah, masuk syurga. Tapi difahami hadis ni bukan tengok saja terus masuk syurga, bukanlah gitu. Kita bila tengok orang soleh, kita pun segan nak buat dosa, segan nak ghaflah lalai. Kita ingat amalan, kita ingat ijazahnya. Tu yang kita jadi buat amal, tak berani nak buat berdosa. Itu kesannya tu. Itu difahami begitu. Jangan difahami tengok saja masuk syurga. Tak. Kita melihatnya dari segi apa kesannya tu. Itu Fadhil sana. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Seterusnya kita beralih
ke soalan yang seterusnya, iaitu ini soalan daripada para penonton ya. Ustaz. Ya. Adakah pelajar universiti yang duduk di kolej dianggap sebagai bermukim, dan adakah dia termasuk dalam 40 orang dalam kiraan solat Jumaat tu, Ustaz? Insya-Allah. Di sini ada dua pendapat ulama. Nah, pertama sekali mereka dianggap bermukim. Mereka tu dianggap bermukim. Ada satu lagi pendapat tidak. Jadi mereka itu tidak dikira dalam kalangan 40 itu. Tapi boleh juga kita mengikut satu pendapat yang ringan yang mengatakan selama mereka belajar itu tidak mengapalah. Jadi mereka dikira juga sebagai bermukim, dan mereka itu di kalangan orang yang dikira juga, ya, dikira. Walaupun mereka tu bermukim asalnya tidak dikira, tapi maksudnya mereka dikira sebagai musafir, orang jauh. Bukan mereka mastautin lah yang dikira jumlah Jumaatnya tu. Sebab itu pelajar-pelajar tidak dikira sebab mereka bukan dianggap mastautin. Gitu ya. Jadi kerana itu guna pendapat yang ringan lah, iaitu mereka juga dikira sebagai pelajar. Malah dalam satu pendapat yang lebih ringan, selama mana mereka belajar itu, mereka dianggap sebagai orang yang mendapat keistimewaan sebegitulah. Jadi ada dua pendapat tu, Ustaz. Kalau pendapat kebanyakan guru-guru pondok, tidak. Maksudnya mereka itu bukan dianggap sebagai mastautin, lalu mereka tidak dikira sebagai bilangan Jumaat itu. Sebab itu sebahagian tempat selepas solat Jumaat saja, oleh kerana pelajar-pelajar universiti ataupun kolej, diulang lagi solat Zuhur. Dalam mazhab kita begitu. Kalau tidak cukup 40 orang, maka dianggap Jumaat itu tidak lengkap, kena digantikan dengan Zuhur. Kecuali kalau menggunakan pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sangat ringan. Apa dia? Cukup dengan 2 orang jamaah. Tidak termasuk imam. Maksudnya 3 orang lah. Kalau ada 3 orang sahaja di situ, tidak musafir ya, maksudnya yang bermasautin, dikira lepas Jumaatnya itu. Itu kalau ikut mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Maliki, belasan orang. Saya tak ingat berapa belas orang tu. Kalau ikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sekitar dalam 12-13 orang sebegitu. 12 ke 13 orang. Mencukupi kalau kita taklid mazhab itulah. Kalau mazhab kita tak boleh tidak, mesti 40 orang dan syaratnya agak ketat ya Ustaz ya, macam kita cerita hari itu tu. Gitu ya. Jadi kalau nak lari daripada masalah ini, kena mengaji cara mazhab tadilah. Betul. Sama juga dalam mazhab kita Syafi'i Ustaz, walaupun yang kita cerita semalam tu 40 orang tu kan, ada satu qaul qadim. Ini qaul qadim, iaitu qaul Imam Syafi'i ketika berada di bumi Iraq. Beliau ada qaul qadim yang mengatakan sah walaupun hanya 4 orang. 4 orang saja. Jumaat sah. Jadi itu satu qaul. Qaul yang lain daripada Imam Syafi'i juga 12 orang. Tapi itu semua qaul qadim. Ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, beliau berfatwa lain pula dengan qaul yang dipanggil qaul jadid. Yang itu memang solid 40 orang, yang itulah yang kita pegang sampai sekarang ini. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, kalau melibatkan masyaqqah, bolehlah kita kembali kepada qaul-qaul yang kita sebutkan tadi, tetapi tidak dilazimi, tidak diselalukan. Gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita beralih soalan yang seterusnya. Mohon pandangan Ustaz berkaitan hukum zakat gaji ataupun zakat pendapatan. Untuk zakat pendapatan, kalau tanya dengan Tok Guru Pondok, tidak ada zakat pendapatan. Tidak ada zakat pendapatan. Jadi orang bekerja tu tak ada zakat pendapatan lah. Itu satu pendapat. Sebab bila dapat gaji kita tu memang milik kita sahaja. Cuma pandangan al-faqir ya, pandangan peribadi dan mengikut apa yang difatwakan oleh ramai ulama ya, tidak mengapa. Zakat pendapatan kita itu boleh dikeluarkan
satu hikmahnya, insya-Allah kita tak terasa beban dan tak terasa berhutang. Zakat ke tak zakat, baik kita keluarkan zakat. Betul. Tetapi setelah kita potong tu Ustaz, bukan terus potong-potong gitu je. Seketul gaji kita satu bulan tu terus bayar, tidak. Dia ada potongan lagi tu. Untuk tanggungan isteri kita, tanggungan anak-anak, tanggungan ayah ibu dan sebagainya. Jangan-jangan duit tu tak kena zakat. Jangan-jangan. Tak cukup nisab. Jangan-jangan. Kenapa? Dah dipotong keperluan-keperluan tadi tu. Tapi yang dibuat oleh zakat sangat bagus Ustaz. Kami di Selangor ada zakat Selangor. Sangat bagus. Maksud, kita tak risau dah. Gaji kita sekian-sekian, dia akan potong secara automatik dia tu. Setelah mengira begini, kita rasa tenang sebab kita tak perlu lagi nak risau bab zakat. Walaupun ada pendapat ulama kata pendapatan kita, gaji pendapatan kita tidak kena zakat. Itu memang ada satu pendapat kata begitu. Okey Ustaz, soalan seterusnya berkaitan bab zakat juga Ustaz. Situasi yang pertama, dibagi dua situasi ni Ustaz. Situasi yang pertama, bolehkah menantu lelaki membayarkan zakat untuk ibu bapa mertua serta adik iparnya yang masih di bawah tanggungjawab bapa mertua? Apakah hukumnya dan apakah perlu meminta izin terlebih dahulu? Baik. Dalam kaedah zakat, yang membayar zakat adalah orang yang di bawah tanggungannya. Orang yang ada tanggungannya itu. Kalau kita nak bayar zakat, boleh tak? Kita minta izin, tidak mengapa. Macam qiyas yang kita pelajari semalam ke 2 hari lepas tentang zakat tu. Ya. Jadi, si fulan ini ada tanggungannya ini. Si fulan ada tanggungannya. Jadi kita berlepas diri dan tidak ada tanggungan apa-apa pada si fulan ini. Tetapi boleh tak kalau kita nak bayar zakat untuk pihak dia? Jawabnya boleh. Tapi syaratnya semalam kita sebut minta izin. Minta izin. Jadi yang kita sebut tadi tu, yang tadi menantu, bapa mentua semua, itu tidak ada kena-mengena tu. Bukan di bawah tanggungan kita. Sebab kita jaga ayah, ibu kita, anak-anak dan isteri kita. Tapi kalau melibatkan ayah mertua, ibu mertua, tak. Itu anak-anak yang lain. Tetapi kalau kita nak bayar, boleh tak? Boleh, tapi kena minta izin. Yang wajibnya izin. Minta izin. Terima kasih Ustaz. Seterusnya situasi yang kedua, bapa dah meninggal, anak lelaki tidak bekerja, 2 anak perempuan pula bekerja. Salah seorang daripada mereka sudah berkahwin. Siapa yang perlu bertanggungjawab membayarkan zakat ibu serta adiknya? Adakah perlu adik perempuan membayarkan zakat untuk abangnya? Masya Allah. Unik juga di cerita ni Ustaz dia. Betul, realiti. Yang unik itu memang asalnya adalah abangnya itu pada asalnya. Tapi abangnya tadi tak bekerja kan, dan tak dapat pendapatan dan sebagainya. Jadi caranya ialah sebenarnya memang tanggungjawab itu masih pada abang. Jadi caranya begini. Kalau adik tadi tu mampu membayar dan sebagainya, tanggungjawab tu bukan berjatuh pada adik, tidak. Tapi minta izin. Bagi tahu saja, bang, tak apalah, biar saya lah yang bayar ni. Nanti bila abang dah mampu bekerja dan sebagainya, itu kembali pada abang balik ya. Tapi buat masa ni sama-sama kita bantu. Izinkan saya. Minta izin dulu. Jadi bayar, selesai. Okey, apa yang penting izin dahulu. Minta izin dulu. Okey, tanggungjawab di sini adalah abangnya Ustaz, bukan adiknya tu. Okey, abangnya, insya-Allah. Okey, seterusnya soalan, bagaimana pula jika permasalahan badan terlalu gempal? Badan Ustaz, lalu menyukarkan seseorang itu untuk duduk antara 2 sujud dan tahiyat awal serta akhir. Mohon pandangan pendapat Ustaz. Baik. Kita ada kaedah pertama sekali, ma ja'alallahu apa dia ayat ya Ustaz? Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allahumma lupa saya. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama itu suatu kepayahan. Itu satu. Yang kedua,
kaedah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'ana. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan dengan apa yang dia mampu. Jadi walaupun wajib, jadi sebenarnya duduk antara dua sujud tu wajib. Dan yang terbaik duduknya adalah duduk iftirash. Tetapi yang Ustaz sebut tadi tu, orang tu badannya dah sihat, malah terlalu sihat. Kadang-kadang tak boleh nak duduk begitu kan Ustaz? Kaki kanan dipacak, kaki punggung duduk atas kaki kiri, tak boleh. Kadang-kadang terpaksa duduk melunjur pun ada. Duduk bersila pun ada. Tidak mengapa. Asalkan dia duduk. Hatta kalau dia nak duduk atas kerusi pun boleh. Mana yang dia mampu buatlah. Tapi siapa yang duduk atas kerusi dan dia mampu untuk sujud, dia kena sujud. Walaupun duduk atas kerusi, dia wajib sujud. Kalau dia boleh sujud. Tapi kalau badan mungkin besar macam tu, payah juga tu ya. Jadi ikut mana yang dia mampulah Ustaz. Duduk keadaan apa pun tak mengapa asalkan ikut yang dia mampu. Okey, seterusnya Ustaz, soalan berkaitan dengan kenapa kepala disengitkan ketika duduk tawarruk ataupun semasa tahiyat akhir. Mohon penjelasan Ustaz. Duduk tahiyat akhir. Dia hakikatnya sebenarnya tak perlu disengitkan hakikatnya Ustaz. Cuma biasanya kalau kita dah duduk tawarruk tu memang biasa terikut jadi sengit. Walhal asalnya tak perlu sengit. Kalau boleh stay macam tu. Nah itu tidak ada apa-apa hikmah. Cuma yang hikmahnya waktu berzikir yang kita kongsikan hari itu Ustaz, kalau kita nak berzikir cara tariqat Naqsyabandiyah, itu betul. Itu ada hikmahnya. Kepala disengitkan sebelah kiri, dagu ni didekatkan ke dada sebelah kiri ya. Mata ditutup, mulut pun ditutup dan lidah kita menongkat ke langit. Dan kita akan tawajuh berzikir Allahu Allah dengan kita memfokuskan hati yang ada di dua jari di bawah susu kiri. Jadi sengit kepala itu ada hikmah. Adapun sengit duduk tawaruk tadi itu kerana mengikut badan sahaja. Kalau kita tak sengit pun tak mengapa juga. Gitu ya. Baik. Okey Ustaz, nampaknya masa masih ada. Soalan kita beralih ke soalan seterusnya. Jika seseorang bermusafir dalam tempoh 2 minggu atas sebab alasan kerja di beberapa tempat yang berlainan. Contohnya bertolak dari Perlis ke Johor, bermalam di sana pula 2 hari, selepas 2 hari ke Terengganu pula, bermalam di sana 2 hari sebelum sambung ke Pahang, Kuala Lumpur dan Melaka. Di setiap negeri dia tinggal selama 2 hari. Bolehkah dia menunaikan solat jamak kasar sepanjang tempoh perjalanan tersebut? Baik. Boleh dia melakukan kerana dia bukan duduk satu tempat itu secara bermukim. Kalau sudah bermukim, dikira tidak boleh jamak dan qasar. Bermukim maksud dia duduk di satu tempat 4 hari 4 malam. Tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. Jadi kalau tadi itu nampak jelaslah sebab Perlis 2 hari, Terengganu 2 hari, Kelantan 2 hari. Walaupun campurnya situ, campur semua dia berkeliling 2 bulan sekalipun, setiap hari dia boleh jamak dan qasar. Kerana dia tidak dianggap sebagai bermukim. Kalau once dia bermukim, mukim maksudnya nak tahu bermukim yang kita sebut hari itu bukan jauhnya tidak, tapi berapa lama dia duduk di situ. Iaitu dengan tempoh paling lama 4 hari 4 malam, tidak termasuk hari masuk hari keluar. Walaupun dia sampai 2 bulan berkeliling KL ni Malaysia ni, tetap dia boleh melakukan jamak qasar. Cuma satu je kata ulama Ustaz, iaitu orang yang dalam bot pelayaran dia. Ada bot tu kan, bot perahu tu yang besar tu. Jadi dia berlayar dalam bot besar tu. Di situlah dia makan, tidur, yang itu tak boleh. Walaupun dia pergi ke sini sehari, sini setengah hari, sebab bot itu dianggap sebagai macam dah rumah dah, jadi macam rumah. Walaupun dia travelling seluruh dunia. Itu ya. Lainlah kalau kita berpindah kapal terbang lain ni. Ini tak bot di laut tu, dia macam bot sendiri, bot memang milik kita. Dia seperti rumah, jadi tak boleh jamak qasar. Okey Ustaz, terima kasih. Seterusnya,
soalan wanita yang telah minta maaf ya Ustaz, berjima dengan suaminya telah mandi wajib. Selepas solat Zuhur dia mendapati terdapat sisa air mani masih terkeluar dari kemaluan. Minta maaf Ustaz. Adakah dia perlu mandi wajib semula dan mengulang semula solatnya? Jika dia berpuasa, adakah puasanya batal? Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat. Maaf ya, kalau ketika bersama dengan suami tadi itu dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan. Jadi yang keluar air tadi itu kemungkinan besar, maaf ya, air mani suami. Jadi dia tak perlu batal lah. Jadi bukan dia punya. Kecualilah kalau sama-sama ketika buat benda itu memang sama-sama begitu. Kemungkinan besar kita ihtiyat sajalah. Ihtiyat kita punya. Perempuan tadi punya, bila keluar itu maka dia kena mandi semula lah. Dia lihat ketika dibuat hubungan suami isteri tadi, dia ada perasaan tak? Maaf ya, kadang-kadang hubungan suami isteri ini, isteri mungkin demam ataupun tak sihat, ataupun tengah tidur ke, tiba-tiba suami ada keinginan. Jadi berlaku hubungan itu. Isteri tak ada perasaan itu. Jadi isteri tak keluar, yang keluarnya adalah suami. Maka kemungkinan besar air mani itu adalah air mani suami, tak perlu dia nak solat tadi sah semua sekali, tak perlu mandi wajib lagi. Okey Ustaz, soalan seterusnya berkaitan dengan waktu imsak ni. Apa yang saya faham, boleh makan minum sampai waktu azan subuh. Boleh Ustaz jelaskan sekali lagi? Baik. Mohon penjelasan Ustaz sebelum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Imsak yang biasa kita dengar ada satu sahaja. Kita hari ini bawa perbincangan ada 3 imsak. Imsak yang pertama adalah tidak makan dan tidak minum sejak daripada subuh sampai ke maghrib. Itu imsak yang pertama. Imsak inilah yang dimaksudkan dengan berpuasa, iaitu tak makan, tak minum, tak bersama dengan suami isteri daripada subuh sampai ke maghrib. Yang ini tak mengapalah, ini kita faham. Ada 2 lagi. Imsak yang biasa kita dengar adalah imsak kita sahur, itu imsak. Barangkali ini yang ditanya tadi ya. Iaitu bila kita sahur, kita imsak. Imsak maksudnya berhenti daripada makan sahur dengan kadar bacaan Al-Quran 50 ayat. 50 ayat. Sebab Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Nabi yang menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Orang tanya, Nabi kalau sahur berhenti tak sebelum subuh? Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya berhenti. Lalu orang tanya, bila Nabi berhenti itu? Lalu dijawab dengan kadar orang baca ayat Al-Quran 50 ayat, 50 ayatan. 50 ayat. Jadi kata ulama, 50 ayat itu lebih kurang 10 minit. Jadi sunat kita berhenti makan sahur ya, sunat berhenti makan sahur 10 minit sebelum waktu subuh. Sunat. Bila sunat, satu dapat pahala. Yang kedua, sunat ini adalah sunnah Nabi. Sunnah. Dapat pahala lagi, pahala sunnah. Pahala sunnah besar ya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir kefasadan umat, baginya pahala 100 mati syahid. Bagi pahalanya 1 mati syahid. Hadis yang lain walaupun tidak kuat, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang pegang betul dengan sunnahku di akhir zaman, maka baginya pahala 100 mati syahid. Jadi pahala sunnah itu besar. Jadi imsak tadi hukumnya sunat. Bila sunat bukan wajib. Boleh tak kalau nak makan sampai ke subuh? Jawabnya boleh. Tetapi tak dapat pahala sunat lah. Walaupun dia tak salah tapi tak dapat pahala sunat. Macam kita bangun lambat kan, tak apa, 3 minit nak subuh makan lagi, 2 minit nak subuh makan lagi, jaga. 10 minit nak subuh jaga. Saya kita lajak nanti Ustaz batal. Baik, imsak yang ketiga, ini jarang ditahu kita. Imsak yang 5 perkara tadi tu Ustaz. Contoh, orang tu bulan Ramadan saja, yang lain tidak ya. Bulan Ramadan dia lupa nak berniat pada waktu malam. Apa hukumnya dalam mazhab Syafi'i? Batal. Esok paginya batal. Apa yang harus dia buat? Imsak. Imsak yang ketiga ni imsak denda. Maksudnya
Dia imsak maksudnya tahan diri tak makan, tak minum. Macam orang tak puasa walaupun dia tak puasa. Macam orang berpuasa walaupun tak puasa. Kerana dia didenda. Gitu. Cumanya anak nak bagi satu perkara Ustaz supaya kita jelas ya. Ada orang apabila malam tadi, ni bulan Ramadan ya, malam tadi dia tak berniat, pukul 8 ya, dia pun rasa ya Allah, ana tak berniat malam tadi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, maka kita tak boleh berpuasa. Dah lah tak boleh puasa, kena denda imsak, tak boleh makan, tak boleh minum macam orang yang berpuasa. Baik. Jadi jalan penyelesaiannya ialah kita boleh guna pendapat mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi begini. Untuk bulan Ramadan ataupun untuk niat wajib ya, memang waktunya malam tu adalah boleh. Tetapi kalau kita terlupa malam, boleh lagi kita berniat waktu kita ingat itu. Macam pukul 8 tadi kan. Tapi syarat Ustaz, satu tak makan tak minum sebelumnya, yang kedua sebelum Zuhur. Itulah cara kita keluar daripada permasalahan tadilah. Itulah penting kalau kita belajar mazhab ni. Jadi kita boleh, kalau tidak nanti, kalau ikut mazhab kita semata-mata, kita dianggap tak berpuasa, dah lah tak boleh makan dan minum. Jadi situlah jalan. Ini bukan untuk bermain-main, tidak ya. Oleh kerana kita belajar hukum, kita tahu kat mana jalan keluarnya. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin ada masa lagi satu soalan terakhir Ustaz. Ada berkaitan dengan gini. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum mendirikan solat Jumaat, ada hamba Allah ni tiba-tiba tunduk melipat seluar jemaah lain yang melepasi buku lali. Apa pandangan Ustaz tentang tindakan itu? Kerana ia mungkin memalukan jemaah yang dilipatkanlah seluar dan mengganggu kekhusyukan solatnya. Apa pula hukum seluar yang melepasi buku lali ketika solat ni? Melabuh. Masya-Allah. Baik. Ini berdasarkan satu hadis pemahaman yang melipat seluar ini, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat, iaitu tidak melihat pandangan rahmat orang yang menggunakan seluar bawah daripada buku lali. Zahir hadis ini, siapa yang pakai seluar selik ke, seluar Melayu ke, bawah buku lali, maka itu dianggap Allah tidak melihatnya dengan pandangan rahmat. Sebab itu kita lihat sebahagian orang melipat seluarnya kadang-kadang memang di atas buku lali, kadang-kadang tinggi daripada buku lali lagi, kerana memahami hadis ini secara zahir. Ulama' lain memahamkan hadis ini bukan begitu. Ulama' lain memahami hadis ini dengan orang yang melabuhkan itu orang yang kubara, orang yang sombong. Ilahnya tadi sombong. Jadi al-hukmu yaduru ala illatihi. Hukum itu berlegar di atas ilahnya tadi. Ilahnya tadi sombong, maka haram. Kalau tak sombong, maka tak haram. Sebab itu kata ulama, walaupun orang itu pakai pakaian bawah daripada buku lali, kalau tak sombong, maka tidaklah termasuk haram dalam hadis tadi itu. Jadi kalau nak guna dua-dua hadis tu, nak memahami hadis cara dua pemahaman sebegitu. Itu satu ya. Kita juga hormat pada orang yang memahami hadis jadi secara zahir, iaitu dia tak nak pakai seluar bawah buku lali kan Ustaz? Ya, kita hormat sebab masing-masing ada pandangan. Tetapi tindakan melipat seluar orang tengah orang sembahyang pula tu, betul yang Ustaz sebut tadi, satu memalukan orang yang sembahyang tu, macam dia tak tahu hukum pula, yang itu mungkin salah bagi orang lah. Yang kedua, bukankah sangat hikmah lepas sembahyang nanti bagi tahulah dengan slow. Kalau ada satu pendapat kata begini, pendapat kata begini. Begitu. Tapi kalau tindakan tengah orang sembahyang, kita pun buat begitu, itu tindakan kurang hikmah lah. Takut nanti niatnya baik supaya orang tu mengamalkan sunnah mengikut pemaham dia, tetapi akhirnya nanti jadi perbalahan, jadi pergaduhan sebab melibatkan maruah dan sebagainya ya. Jadi ada dua pemahaman di sini. Kalaupun ada orang mengikut kefahaman yang pertama, tetapi cara menegur ataupun cara membetulkannya ada cara yang lebih hikmah, bukan secara on the spot, secara macam tadi tu.